Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-Barra ibn Azib menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Barra ibn Azib ibn al-Haris al-Khazraji, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memeluk Islam ketika beliau masih lagi kanak-kanak, menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 15 peperangan, bermula daripada peperangan Khandaq di zaman Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau dilantik menjadi gubernur kepada negeri Rai, jajahan Islam di negeri Parsi pada tahun 24 Hijriah. Hidup sehingga zaman Abdullah ibn Zubair, dan akhirnya beliau tinggal di Kufah, wafat pada tahun 71 Hijriah ketika berumur 80 tahun. Qala al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibain, a'zama an-nas wa ahsana an-nas, jummatuhu ila udhunayhi, alaihi hullatun hamra, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu, muttafaqun alaih. Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sedang besarnya, maknanya tubuhnya tegap, seorang yang sedang besarnya, tubuhnya tegap, berdada bidang, ba'ida ma bainal mankibain, jauh di antara dua mankibnya, di antara dua bahunya. Seorang yang hebat dan setampan-tampan manusia. A'zaman nas, manusia yang hebat, wa ahsanan nas, manusia yang paling tampan. Ini baginda sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Hujung rambutnya di bahagian belakang menyentuh dua telinganya, menyentuh dua telinga. Okey. Ia memakai hullah. Hullah ini adalah rida, kain selendang di atas baju yang berwarna merah. Hullatun hamra, pakai kain selendang yang berwarna merah. Aku tidak pernah melihat suatu apapun yang terlebih indah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini gambaran yang diberikan oleh Al-Bara ibn Azib, seorang yang masih lagi remaja ketika wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik menggambarkan baginda sallallahu alaihi wasallam. An Rabi'ah bin Abi Abdurrahman annahu sami'a Anas ibn Malik yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bil-tawil al-ba'in wala bil-qasir وليس بالأبيض الأمحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، فبعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, seorang tabi'in,
menceritakan bahawa ia mendengar Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang tidak terlalu tinggi, tidak rendah, tidak putih melepak, tidak pula hitam melegam, rambutnya tidak kerinting dan tidak lurus cedong. Baginda bangkit, Allah bangkitkan ia menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Ia tinggal di Makkah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun dan wafat semasa berumur 60 tahun. Ini kita buh bracket tu kira hampir. Rasanya saya sudah terangkan kenapa berlaku khilaf umur baginda sallallahu alaihi wasallam di antara 60, 65 dengan 63. 60 secara kira hampir. 10 tahun Mekah, 10 tahun Madinah, jadi Nabi umur 40, 60 habis. 65 kerana tahun yang kata 13 tahun di Makkah itu, 13 tahun di Makkah, tahun yang ke 13, tahun yang ke nak masuk tahun ke 14 tu dia kira sama. Jadi 14 tahun. 10 tahun di Madinah itu tahun yang ke 11 yang tak apa, yang tak cukup bulan tu dikira sama. Maka jadi 14 dengan 11, maka jadi di situ 15. Jadi itu 20, 25 campur dengan umur baginda ketika diangkat menjadi Rasul 40 tahun, maka jadi 65. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri dalam Syarah Syama'il. Kemudian ketika itu uban di kepala dan janggutnya tidak melebihi 20 helai. Artinya baginda sallallahu alaihi wasallam tak ada lebih daripada 20 helai uban di kepalanya ketika baginda wafat. Baik, kita sudah pun menghabisi hadis-hadis yang ringkas berkenaan dengan batang tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat daripada bab yang berkaitan dengan warna kulit, wajah baginda, dua mata baginda, mulut baginda, pipi baginda, janggut baginda, kepala baginda, sifat tangan baginda, air liur dan lidah baginda, ketinggian, tutur kata, senyum tawa, peluh baginda, wangian baginda, dan beberapa gambaran yang secara menyeluruh yang diberi oleh beberapa sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya Ummu Ma'bad nama betulnya adalah Atikah bintu Khuwailid. Nama betulnya adalah Atikah bintu Khuwailid. Kemudian gambaran yang diberikan oleh beberapa orang sahabat yang lain, iaitu dua orang sahabat yang hampir dengan baginda ketika mereka kecil, iaitu Al-Bara ibn Azib dan Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma. Baik, kita masuk kepada fasal yang ketiga berkaitan dengan pekerti baginda sallallahu alaihi wasallam. Budi pekerti baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak baginda. Qala Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini terjemahan ringkas biasa diberikan, bahkan pengertian yang dikandung oleh ayat ini lebih daripada itu lagi. Allah tak kata wa innaka ladzu khuluqin azim. Tak. Tuhan kata wa innaka la ala khuluqin azim. Al-ma'na huna ay khuluqin تصورنا بأن ذلك خلق عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك. لماذا؟ لأنه على خلق عظيم، بمعنى أنه أعلى من أي خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. Nabi ini sallallahu alaihi wasallam
keagungannya melebihi segala keagungan akhlak yang mulia. Apa sahaja kemuliaan yang boleh kita gambarkan, yang sampai pada telinga kita, yang sampai pada penglihatan kita, yang ada dalam pengalaman kita, baginda lebih daripada tu. Karam contohnya, kemurahan, seorang yang dermawan. Siapa dia yang paling dermawan? Siapa dia? Siapa paling dermawan? Dalam dalam peradaban orang Arab menceritakan Hatim At-Tai. Hatim At-Tai seorang yang amat dermawan, sehingga kalau kata akramu min Hatim, lebih dermawan dari Hatim, ini amat hebat. Hebat Hatim itu, Nabi SAW akram min Hatim, lebih lagi. Cantik, Nabi lebih cantik. Berakhlak mulia, Nabi lebih berakhlak mulia. Dermawan, Nabi lebih dermawan. Sabar, Nabi lebih sabar. Apa lagi? Syukur, Nabi yang terlebih syukur. Kuat ibadat, Nabi yang terlebih kuat ibadat. Bermakna annahu la'ala khuluqin azim, a'la min ayyi khuluqin azim. Nabi lebih daripada segala khuluqin azim. An Sa'd bin Hisham qala sa'altu Aisyah faqultu akhbirini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluquhu al-Quran. Sa'ad bertanyakan Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah berkenaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengatakan yang akhlak baginda itu adalah Al-Quran. Artinya Rasulullah adalah tafsiran dan terjemahan kepada isi kandung Al-Quranul Karim secara live. Tutur katanya, senyum tawanya, tindakannya, perbuatannya, segala-galanya, diamnya, geraknya adalah bertepatan dengan akhlak yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Anas ibn Malik berkata Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia dari sudut akhlaknya. An Abi Ishaq qala sami'tu al-Barra'a yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajha wa ahsanahu khalqa. Ahsanan nasi wajha wa ahsanahu khuluqa. Betulkan baris ni. Abu Ishaq menyatakan bahawa beliau mendengar Al-Bara' berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia dari sudut ketampanannya dan akhlak. Artinya ahsan ni, hasan maknanya elok, ahsan paling elok, ahsan wajah paling tampan, paling cantik, paling handsome. Ahsan khuluqa, perangai paling elok, paling cantik, paling mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Taib hilmuhu wa tawadhu'uhu. Hilm ini tuan-tuan maknanya adalah an sabaqa afuhu ghadabahu. Keampunannya ataupun kemaafannya mendahului kemarahannya. Nak marah tu maaf dulu. Kita terbalik, kita marah dulu baru maaf. Ni aku marah ni tapi aku maaf lah, tapi aku marah dah. Tak, Rasulullah tak begitu. Maaf dulu, lepas tu baru maaf. Kalau ada kemarahan yang terbaki itu baru marah. Itu makna hilim. Al-hilim maknahu an sabaqa afuhu ghadabahu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat wisadatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati yattaji'u 'alayha min adamin hashwuha lifun. Aisyah berkata bahawa bantal Rasulullah semasa pembaringannya dibuat daripada kulit yang diisi dengan sabut. Bukan bantal ni, tilam.
betul kan? Jadi Nabi tidur atas tilam yang dibuat daripada kulit yang berbuah dalam tu sabut. Tak ada kabu, tak ada foam, macam tuan-tuan tidur lah ni. Pernah sekali, kalau tak silap ingat saya di mana, di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah kalau tak silap. Dia ada kain yang dilipat dua. Ummu Salamah, kan? Ada kain yang dilipat dua tempat Rasulullah tidur. Malam tu Ummu Salamah rasa lipat sekali lagi lah, lipat pergi jadi 4, bagi tebal sikit. Nabi pun tidur sedap sampai bangun agak lewat. Kemudian dia tanya, hampa buat lagu mana, apa dengan tempat tidur ni, sedap. Dia abang Ummul Mukminin abang asalnya lipat sekali, lipat lagi sekali, jadi lipat 2 jadi 4, lipat sekali lipat 2 kali. Nabi kata jangan lipat dah 2 kali tu, lipat bagi jadi biasa, kerana dia telah menghalang aku daripada beribadah di waktu malam. Subhanallah. Ini tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sejak kita umur berapa kita dah tidur, tilam kita berapa kaki? 2 kaki usakan. Berapa kaki? Inci ke kaki? Ni zaman duk mengaji dulu, masa kita susah pakai tilam form RM20 tu, saya kira lah. Ni zaman kita kerja dah senang dah. Tilam banyak mana? 2 kaki. Ada kawan-kawan tilam sampai 3 kaki, kan? Ada tilam sabut, ada tilam kabu, ada tilam ayak, subhanallah. Sebab tu tuan-tuan nak tengok, siapa pernah pergi Mekah kat tangan? Pergi haji kan? Pergi haji tidur atas apa? Tidur atas tikar di mana? Di mana? Di Mekah? Di Mekah? Di Madinah? Di Mina? Di Arafah? Di Muzdalifah tak tidur. Itu saja. Berapa hari? Hari 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa hari? 5 hari. 5 hari. Ambil package mahal pun, di Mina dia bagi tilam, adalah tilam tu pun kadang-kadang tak cukup, kadang-kadang berebut. Dia bayar duit, tilam tak dapat, bisin. Dia kata, ustaz, hang kan bayar, hang main free, main ni tilam kat aku. Haji mabrur ambil kat hang, aku mau tilam. Dia Haji mabrur ambil kat hang, aku mau tilam. Pasal tilam dia sanggup mengorbankan haji mabrur. Kenapa? Kerana tak bersenang-senang tidur. Subhanallah. Tak salah tuan-tuan, tak salah. Tapi bandingkan tidur kita dengan tidur baginda sallallahu alaihi wasallam. Katalah kita tidur tak sedap lah, aircon matilah, apalah. Ada di kalangan kita ni segelintir lah. Rumah aircon rosak, pergi tidur di mana? Malam tu tidur hotel. Bawa anak isteri semua tidur hotel. Tak boleh lah, tak boleh lah tidur tak ada aircon. Subhanallah. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Law du'itu ila dhira'in aw kura'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya dhira'un aw kura'un syakka A'idun la qabiltu." A'id ini nama seorang perawi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalau aku dijemput untuk jamuan betis kaki hadapan, bukan dan, atau kuku kambing, pasti aku akan pergi. Kurang ni bahasa yang betul lah. Kurang. Bahasa pasalnya di Mesir dia panggil kawari', jamak. Di Morocco dia panggil apa? Kera'in. Kuskus kera'in, makan. Dia makan kuskus kera'in.
Siapa bisa makan kuskus kerain dekat Suq Qadimah? Baik. Kalau dijemput, Nabi kata, kalau orang panggil aku makan kenduri dan jamuan tu adalah zira'. Zira' ni hebatlah. Apa nama? Betis kambing, aku pi. Ataupun kurak. Kurak ni kawarak. Jamu kawarak pun Nabi pi. Kawarak ni makanan orang miskin lah. Ambil kaki kambing tu, bakar, apa nama? Buang kulit-kulit dia, buang apa? Buang bulu dia, makan. Kalau dia hadiahkan kepada tu zira', orang bagi hadiah zira', Nabi akan ambil. Ataupun kurak, la qabiltu, kurak pun aku ambil juga. Jadi ini membayangkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza kita ni. Orang bagi makan kenduri, jamu apa? Jamu ikan kerin dia. Jamu ikan kerin dia. Saya bisa tengok ada bulan Ramadan kan, orang suka bagi hadiah pada ustaz-ustaz ni kan, orang suka bagi hadiah pada ustaz-ustaz, dapat kemplikat. Kok sini tak tahulah, kok kampung kan dapat kemplikat. Kemplikat kan ada benang 1,000, benang 2,000, benang 5,000, benang berapa ribu lagi, 10 ada. Cak gajah duduk ke gajah duduk diri? Ada kawan-kawan kita, dia kata ni sama-sama ustaz ni kot, saya harap macam tu lah. Bagi pun benang 1,000 dia kata. Bagi pun benang 1,000 kita nak pakai tu benang 10,000, 20,000. Ini dah pelik dah. Ini dah pelik dah. Tuan-tuan, penyakit ni kalau sangkut dalam hati kita, kita pun pelik dah. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Baginda, tawadhu'nya baginda sallallahu alaihi wasallam, orang bagi hadiah dia terima, sama ada benda tu amat bernilai ataupun benda tu biasa. Jangan jadi orang yang ambil kesempatan dengan kedudukan, dengan status, dengan keilmuan, dengan kesalehan untuk mendapatkan keduniaan. Rugi tuan-tuan. Penat beribadat dia, penat mengaji, penat ada ilmu. Tiba-tiba wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Bukan tak ada amal, ada wa qadimna ila ma amilu min amalin. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Saya selalu ingatkan kita dengan ayat ni, 'amilatun nasibah. Bukan tak ada amalan, ada. Yang apa nama? Tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah, nak masuk neraka, nak kena seksa, makan minum dengan apa, makanan minuman neraka tu. Dunia dulu 'amilatun nasibah. Bukan tak ada amal, ada. Bukan amal sikit-sikit, 'amilatun nasibatun. Berpenat lelah dengan amalan, tapi tak ikhlas, ada syirik, ada riak dan sebagainya, ada udang sebalik mi, ada udang sebalik batu. Kadang-kadang ni handset ni si Polan bagi, ni jam ni si Polan bagi, ni si Polan ni, bangga apa nama, rasa bagian dengan keduniaan ini. Dan boleh kita faham menggunakan keilmuan, kesalehan untuk keduniaan. Okey. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Qala wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit 'anha al-adha وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة أخرجه مسلم. Anas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda makan, baginda akan menjilat 3 jari, jarinya yang 3. Baginda bersabda, apabila makanan kamu tumpah, maka buanglah kotoran padanya, falyumit anhal adha wal ya'kulha, dan hendaklah ia memakannya. Lah ni kalau kita jatuh makanan buat apa? Boy, jangan makan boy, buang, panggil anak dia boy.
Adik-adik jangan makan, buang-buang, kotor-kotor buang. Nabi ajak supaya bersihkan dan dimakan semula. Ni ada hadis sahih. Jangan diberi peluang kepada syaitan memakannya. La yada'ha li syaitan. Dan kami juga diperintahkan, Nabi perintahkan kami agar menghabiskan makanan. Baginda bersabda, sesungguhnya kamu tidak tahu bahagian makanan kamu yang mana yang berkat. Makan bagi habis. Tapi wallahualam, saya tengok orang Arab makan suka tak habis kan. Ambil banyak-banyak, makan sikit-sikit buang. Ini menyalahi sunnah. Ini menyalahi sunnah. Tentu tak bid'ah pula. Itu juga adalah bid'ah. Menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maknanya wadih. Wa an Aisyah annaha su'ilat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi. Qalat kana yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu ar-rijalu fi buyutihim. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa yang dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Aisyah menjawab, baginda menjahit pakaiannya, membaiki kasutnya, melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki lain di rumah mereka. Seorang nabi, seorang rasul, manusia yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tak ada orang lebih mulia, lebih besar pangkatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahit baju sendiri, jahit kasut sendiri. Tolong apa? Tolong buat kerja rumah. Kerat-kerat makanan, potong buah labu dan sebagainya, sabit dalam sebahagian riwayat. Okey. Jadi rijal huna, last kali basuh pinggan di rumah bila? Last kali setrika baju bila? Memang hari ustaz. Okey tu. Okey, kadang-kadang tak okey juga. Okey. Last kali bila basuh pinggan? Last kali bila tolong setrika baju? Last kali bila tolong sidai kain? Oh. Tiap-tiap hari yang sidai kain. Allah, aku yang kontrol. Tak dengar tu. Apa dia? Tak dengar. Oh, jangan tanya, tak kita habis kita. Dia kata apa? Rasulullah buat semua isteri ke ataupun Aisyah saja? Oh, saya tak boleh jawab masalah ni. Okey. Moga-moga dengan semua ahli keluarganya lah. Kerana yang paling banyak meriwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Yang paling banyak meriwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu anha di atas beberapa faktor. Dia muda, Rasulullah wafat dia umur baru 18 tahun. Jadi tempoh dia bersama dengan umat Islam itu begitu panjang. Adapun isteri-isteri yang lain ni wafat dan sebagainya, dan kurang kita mendapat riwayat kecuali daripada beberapa orang, antaranya Ummu Salamah. Moga-moga Rasulullah bersikap demikian dengan semua isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Awak takut Nabi pun pilih kasih juga? Pasal kita kena bayangkan bila Tuhan kata wa innaka la'ala khuluqin azim, kalau adil itu satu akhlak yang amat hebat, Nabi lebih adil daripada apa-apa cara keadilan seorang suami yang dapat kita bayangkan. Ya, moga-moganya begitulah. Tapi dengan Khadijah tu sure lah. Dengan Khadijah tu sure lah Nabi tolong dan sebagainya, meniaga kat Khadijah pun. Okey. Wa ani bin Aisyah ni dia cerita sampai habis-habis. Kalau tuan-tuan itu ada orang Syiah duk kutuk-kutuk Aisyah kan. Aisyah ni cerita sampai habis-habis. Sampai bersama dengan suami, dengan Nabi pun dia cerita macam mana. Dan menjadi satu benda yang sunnah kita tengok macam mana Nabi bersikap dengan isteri sampai habis-habis, sampai ke dalam masalah yang
yang rumit-rumit, yang sulit-sulit pun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu 'ala al-ard wa ya'kulu 'ala al-ard wa ya'taqilu ash-shata wa yujibu da'wat al-mamluki 'ala khubz asy-sya'ir. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah duduk di atas tanah, makan di atas tanah, mengembala kambing, menerima undangan seorang hamba walaupun dengan roti yang dibuat daripada barli, khubzu asy-sya'ir. Roti zaman tu Bali ni kira tak sedap, syair ni Bali lah, jadi roti yang common sekali. Subhanallah. Kita kalau orang miskin panggil makan kenduri, kita kena pi juga, walaupun dia jamuan yang begitu sikit dan tak sedap. Jalban 'alal khatir, ambil hati, mengharapkan keberkatan, mengharapkan doa yang baik dan sebagainya. Jangan kalau orang besar subhanallah, punya jengui muka lah, punya jengui muka, apa orang panggil interface, betul punya suar muka, nak suar muka. Saat ni Datuk tak nampak anak main ni, saya bos tak nampak anak ada ni. Kalau rumah orang besar-besar kenduri ni, Allah, kalau kena panggil pun berasa betul dah. Kena panggil ya. Kena panggil. Dia pula tulis wa da'watu 'ammatun. Tapi kena panggil betul. Okeylah, tak ada masalah nak pergi. Tapi adakah layanan yang serupa kita bagi kepada awamun nas, orang susah, orang miskin? Saya heran ada kadang-kadang kita tumpukan perhatian dakwah ni kepada orang hebat-hebat saja. Adakah itu yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dua-dua tuan-tuan. Patutnya dua-dua golongan. Dan Nabi juga melayan golongan hamba. Dan pada peringkat awal dakwah yang sokong dakwah Nabi siapa dia? Golongan ini. Orang muda, orang hamba-hamba sallallahu alaihi wasallam. Dan pada sunnah baginda cukup bagi kita untuk ikuti. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala in kanatil amatu min ima'i ahli al-madinati la ta'khudhu bi yadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Hadis Bukhari. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa seorang hamba wanita penduduk Madinah telah memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia ni orang tua, orang yang dah berumur. Orang tua berumur, dan dia pula daripada kalangan hamba. Dia pegang tangan Nabi, bawa Nabi pergi mengikut ke mana dikendakinya. Ni orang tua-tua kan, pegang tangan Nabi, bawa berjalan Madinah. Habaq ni tang ni bagian, tang ni bagian, tang ni bagian, tang ni bagian. Hati-hati. Kita kadang-kadang orang tua-tua ni nak habaq kata Nabi layan walaupun dia seorang hamba orang tua. Perempuan pula tu. Kita ni kalau orang tua-tua sembang dengan kita, Allah, saya cukup rimah. Tapi tuan-tuan kena sabar dan kena layan. Tambah lagi apabila dia duk cerita tu, siaran ulangannya kali ke-34. Allah, kena sabar. Tiap-tiap kali pergi rumah dia cerita yang tu ya. Pak-pak menakan kita lah ni umur 70, 80, dia macam lupa lah dia cerita kita. Dia cerita tu. Cerita. Ada baru ni sajalah. Dia tuan-tuan rakam. Hebat dia marah saya pula. Ada salah seorang tu, pak-pak menakan saya ni lah. Dia pergi umrah dengan saya. 2 minggu duduk dengan saya, duk ulang cerita yang sama. Tu dia, saya punya penat. Tapi ingat Rasulullah dengan perempuan tua pun pegang tangan, piduk tunjuk-tunjuk apa semua. Kita kena rimah je balik kampung. Tok kita nak habaq ni pokok derian ni tok wan hang tanam bagian. Segi nak habaq yang ni, segi nak habaq yang ni, segi nak habaq yang ni. Dengar macam kali pertama kita dengar. Layan macam kita minat sangat. Loh betul ke tu? Loh ni derian apa ni? Loh cik tak nak makan lagi derian ni. Makan tu tapi inilah yang paling baik dalam dunia ni. Ni musangkim pun kalah lah apalah. Kena cerita macam tu. Kena layan mereka sebagaimana
mereka layan kita pada ketika kecil. Orang tua ni, ni akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Layan orang tua walaupun perempuan, pegang tangan. Entah maukah satu tok nek tua umur 70-80 boleh lah pegang tangan dah, boleh, tak ada masalah. Kalau entah nek syahwat lagi something wrong lah kan. Pegang tangan, lalu kat Ustaz ajak naik mall, turun satgi naik pula Emporium, turun satgi pergi makan dia pergi makan di Pekan Rabu, lepas tu ajak pula pergi sakit kepala. Mau ke tu? Tapi sepatutnya Nabi sampai lagu tu Nabi layan. Kita jangan dengan orang luar, dengan ahli keluarga pun sakit kepala lah kan. Dan balik rumah orang tua kita pun duk cerita kena layan. Saya perasan orang tua dia akan cerita yang sama kerana dia ingat dia tak cerita lagi. Di Malaysia ni ada satu tok guru besar hidup lagi, tuan-tuan berkenal, tak mahu sebut nama. Kalau mengaji kat dia akan ulang benda tu 15 kali dah. Dia mengajak Matullah Badrin, dia mengajak sikit, dia mengajak Matullah Badrin lagi, dia ulang lagi, dia pergi lagi, dia patah balik, dia pergi belakang lagi, dia patah balik. Macam budak jalan rap kan, jalan pergi 5 tapak, patah balik 3 tapak, lepas tu pergi 5 tapak, patah balik 4 tapak, duk balik patah balik aku tu. Kata kat orang, kita lepas ni kita tua macam tu juga kot. Alhamdulillah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ghilmanin yal'abuna fasallama alaihim. Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada ghilman, anak-anak remaja yang sedang bermain, dan Nabi bagi salam kat mereka. Kita kalau tengok budak-budak duk berkumpul, tak singgah pun ustaz ni. Kok taman, kok depan rumah, kok di malam-malam depa duk pergi tengok apa? Tengok bola kedai nasi kandang ke apa ke. Tidur lambat. Marah. Apa salah tuan-tuan turun kereta bagi salam. Depa budak-budak ni okey je dengan orang tua ni. Okey je. Cuma depa rasa ada gap antara kita dengan depa. Turun bagi salam, Pak Abang, hampa tengok apa ni? Tengok bola Ustaz. Boleh. Esok saya mau ada saf yang pertama sembahyang subuh. Lepas tu esok dia duduk merepek, duduk menyembang lagi. Bagi salam lagi. Hampa mungkiak janji. Buat mutabaah macam tu sampai dia pergi sembahyang subuh tiap-tiap hari. Boleh nak sembang malam tapi sembahyang subuh. Tuan-tuan kena pergi tempat orang main futsal. Futsal pun orang main futsal banyak tak sembahyang subuh jemaah. Tuan-tuan kena pergi tengok orang main badminton pun ramai tak sembahyang subuh berjemaah. Kan saya pernah bincang sini hadis Nabi yang Nabi tak bagi sembang, tak bagi tidur sebelum sembahyang Isya, dan tak bagi sembang lepas sembahyang Isya. Annahu sallallahu alaihi wasallam naha 'anil naumi qabla al-isya wa 'anil hadithi ba'dahu. Nabi tak bagi tidur sebelum sembahyang Isya dan tak bagi bersembang lepas Isya. Lepas Isya tidur, kecuali nak sembang benda ada manfaat, mengaji kitab ke apa ke, benda baik-baik. Ni melenggak tengok TV, tengok gamak Korea, main futsal. Ada orang cadang nak bangunkan tanah wakaf, nak buat tempat futsal, saya tak bagi. Tuan-tuan setuju tak? Saya tak bagi. Saya kata boleh bagi dengan syarat main tak melebihi pukul 10. Main futsal sampai tengah malam. Boleh main futsal siang? Boleh. Main futsal siang tak apa. Main futsal malam, esok tak mangkit subuh jemaah. Tak ada apa? Tak ada kebajikan. Kita diajak untuk jaga malam cara tak betul. Tak, hak yang ni Nabi jumpa budak-budak, Nabi jumpa orang muda, Nabi berhenti, Nabi bagi salam. Kita kena buat benda ni. Orang muda kena pi kat depa, berhenti bagi salam. Jangan tunggu ramai. Kita kena pi. Dakwah kita lah ni tunggu ramai. Kita buka kelas di masjid tunggu ramai. Kita buka ni tunggu ramai, tunggu orang panggil. Lepas tu berharga. Orang panggil, lepas tu berharga. Tak ada, Nabi tak buat begitu. Nabi dalam dakwah pi satu rumah. Musim haji pi satu khemah untuk dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Moga-moga pada baginda contoh teladan yang kita ikut kalau kita benar-benar nak berdakwah. Baik. An Abi Zubair anna Jabiran ibn Abdullah haddathahum qala Urwah. Abi Zubair ni siapa dia? Dia ambil masa ni. طيب عن أبي زبير أن جابر بن عبد الله حدثهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. Abu Zubair menceritakan bahawa Jabir ibn Abdullah menceritakan kepada mereka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di belakang para sahabat. Nabi tak berjalan di depan. Kita ni kalau orang besar duduk depan, lepas tu awak-awak kita, hulu balang kita semua duduk kok keliling kan, nampak hebat. Nabi tak. Macam saya kata tadi, Nabi akan berjalan di belakang. Buat apa? Memimpin yang lemah, yuzjid dhaif, memimpin orang yang lemah, wa yurdifu wa yad'u lahum, membonceng dan berdoa bagi mereka. Kalau Nabi menunggang, ardafa makna boncengkan orang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yad'u lahum, dan Nabi berdoa bagi mereka. Okey, ini menunjukkan tawadhu' baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wardun wa alaihi burdun najraniyun ghalidhul hashiyah fa adrakahu arabiyyun fajadhabahu biridaihi jadbatan shadidatan hatta nazartu ila safhati atiqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad atharat biha hashiyatul burdi min shiddati jadbatihi thumma qala ya Muhammad mur li min malillahi alladhi indak faltafata ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dhahika thumma amara lahu bi'ata'in. Yang bermaksud, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika aku sedang berjalan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu memakai baju sejuk Najran yang tebal, memakai tiba-tiba seorang Arabi ni Arab kampung, Arab kampung, orang Bedui, mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merentak baju sejuk tersebut dengan kuat sehingga kesan rentapannya dapat dilihat di bahu baginda sampai merah bau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, berilah kepadaku sebahagian dari harta Allah yang ada padamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada beliau serta ketawa dan memerintahkan akan diberi kepadanya sebagai hadiah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tu orang kampung, kurang budi bahasa, tak berapa cerdik, tidak terpelajar. Jumpa Nabi nak minta tolong, mai tu rentak. Muhammad, mai ni, reta Allah tak apa nama? Reta yang Allah Taala manah kat hang banyak, mai kat aku sikit. Kalau kita buat apa? Oh, nak mai minta tolong, buat action. Jangan duk harap. Jangan duk harap. Nabi senyum. Ini ada riwayat yang mengatakan tidak Nabi dikasari kecuali Nabi akan bertambah hilimnya. Nabi akan bertambah hilimnya. Tidaklah Nabi dikasari kecuali Nabi akan bertambah kelembutan
pemaafnya sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain, pernah orang Arab Bedui ni mai nak minta tolong kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai ni kata dulu, bi'sa akhul ashirati anta ya Muhammad. Seburuk-buruk adik beradik hang lah Muhammad. Aku susah hang tak tolong. Hang lah paling teruk sekali. Dah jadi pemimpin, jadi orang besar, semua orang buat adik-beradik, betul tak? Semua orang kenal. Yang tak kenal pun semua orang kenal. Tapi kita sabar, mai untuk apa boleh bantu, lebih kurang gitulah. Kemudian Nabi panggil dia masuk, duduk. Lepas tu Nabi tolong dia, bagi duit, bagi bantuan semua. Lepas tu bila dia balik, Aisyah juga, Aisyah Ummul Mukminin tanya dia, awak bagi kat dia main marah-marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ada orang dia jadi macam tu dengan sebab dia tidak dipedulikan. Ada orang jadi begitu kerana tidak ada orang memperdulikan dia. Tak ada orang ambil berat kat dia, tak ada orang bantu dia, tak ada orang tolong dia. Dan itu yang berlaku dalam masyarakat. Ada orang jauh daripada masjid, ada orang jauh daripada Islam, ada orang jauh daripada dakwah. Kenapa? Kerana para doa ni tak memberi perhatian kepada dia. Kesusahan dia, kesempitan dia tidak dihiraukan. Baik. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Asaj Abdul Qis inna fika la khaslatayn yuhibbuhum Allah al-hilmu wal ana'ah. Nabi kata kepada Asaj Abdul Qis, sesungguhnya pada engkau ada dua sifat yang disukai oleh Allah. Yang pertama hilim, baik hati, dan yang kedua al-ana'ah, kuat pendirian, tetap pendirian. Artinya dua sifat ini kena ada dalam diri kita, iaitu yang pertama al-hilim dan yang kedua al-ana'ah. Baik, kita pergi kepada sabar dan lemah lembutnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang bermaksud, bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau berduka cita dengan kekufuran mereka, dan janganlah engkau bersempit dada dengan apa yang mereka tipu dayakan. Sambung tu tak bagi makna pula. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu tergolong daripada kalangan al-muhsinin. Baik. Ayat ni ada beberapa fawaid, di antaranya wasbir, arahan untuk berlaku sabar. Yang kedua, wama sabruka illa billah, kesabaran ini hanya akan berlaku dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa iman, kesabaran kita tidak akan menjadi. Tanpa iman, kesabaran kita tidak akan bernilai. Sebab itu wasbir wama sabruka illa billah. Kemudian dalam melaksanakan tanggungjawab Islam, la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Jangan bersedih hati, jangan kita merasa sempit dada, tertekan dengan tipu daya musuh. Kerana orang yang membawa risalah Islam, dia tetap bersama dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, lambat dan cepat sahaja, dan dia senantiasa bersama dengan keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Sepatutnya hadis ini dibaca ada yang wa an Urwata wa an haddatsani tu wa an Urwata anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsatuhu annaha qalat
للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعاليب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به. Dalam teks ni ada jatuh matan sikit. Cuba tengok yang asalnya. Fanadani innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa maruddu 'alayka wa qad ba'atha ilayka malaku al-jibali lita'murahu bima syi'ta fihim. Fanadani malakul jibal fasallama alayya thumma qala ya Muhammad thumma qala ya Muhammad faqala dhalika fima syi'ta in syi'ta okey betul in syi'ta an utabbiq alaihim al-akhshabain. Ada sikit jatuh, mungkin ada beberapa riwayat yang berbeza. Baik, hadis ni diriwayatkan oleh Urwah ibnu Zubair, anak menakan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dua beradik dengan siapa? Aisyah dua beradik dengan Asma. Urwah ni anak kepada Asma dengan Sayyidina Zubair. Tetapi Urwah dilahirkan selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Maka Urwah tidak tergolong daripada kalangan sahabah, dia daripada kalangan tabi'in. Namanya Urwah ibnu Az-Zubair. Dan Az-Zubair ibnu Awam ni adalah salah seorang daripada sahabat yang kaya raya. Tonton tengok dalam Bukhari, babu barakati malil ghazi, bab keberkatan harta orang yang berjuang pada jalan Allah. Saya lupa dah berapa peta dia tu, tetapi diulang 1000 tu 3 kali. Kau tak silap ingat 50,000 nilai dia. 50,000 bilion lah zaman lah ni. Dinar pula tu tuan-tuan kali pula dengan 700. Jadi Urwah ni anak Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, dilahirkan pada tahun yang ke-23 Hijrah, dan dia amat rapat dengan ibu saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, mengaji daripada Aisyah dan banyak meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, suruh orang tunjuk mana dia rumah Urwah ibnu Zubair. Besar tuan. Istana dia, bukan rumah dia, istana. Ada lagi sampai hari ni. Dalam jalan ke Madinah tu belah kiri, istana Urwah ibnu Zubair, orang kaya. Jadi kalau menjadi kaya raya itu tidak salah di kalangan di kalangan orang Islam, dan orang Islam sepatutnya menjadi kaya supaya harta benda itu mengalir kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Ni'mal malu salih fi yadi ar-rajuli as-salih. Bila kita susah ni nak buat apa pun kutiak derma saja. Tidak? Kutiak derma, tak ada kerja lain, kutiak derma. Mai ceramah ya kutiak derma.
Bulan Ramadan tu saya tahu kod apa nama belah utara ni ada turun mai KL kutip derma, borang kutip derma tu depa kata bawa dengan lori. Maka setahun. Wallahu alam. Jadi tak salah untuk infak pada jalan Allah Taala, tapi alangkah baik ada beberapa orang yang buka madrasah tahfiz di Pulau Pinang. Saya kata tak kutip derma dak ustaz. Kami buka sekolah bukan untuk misal sedekah. Ini alhamdulillah. Tak saya kata salah, tak salah. Tetapi alangkah baiknya kalau orang Islam ni jadi orang kaya-kaya macam Abdullah bin Zubair, macam Urwah ibnu Zubair, dan membelanjakan harta pada jalan Allah. Tapi mereka hidup dalam keadaan yang sederhana. Baik. Urwah berkata Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepadanya bahawa beliau pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernahkah engkau menghadapi satu hari yang lebih dahsyat daripada hari Uhud? Uhud ni kalah, mati, Hamzah mati, sedih sangat Nabi SAW. Tapi Aisyah tanya, ada tak hari yang lebih parah lagi dalam Nabi bawa risalah Islam ni, melebihi parahnya ketika dia menghadapi peristiwa Uhud? Sabda baginda, aku telah hadapi dari kaummu apa yang telah aku hadapi. Perkara yang paling hebat yang aku hadapi dari mereka adalah pada hari Aqabah. Satu tahun tu musim haji, ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdi Yalail, Ibnu Abdi Kilal, Ibnu Abdi Kulal, tetapi ia tidak menyahut terhadap apa yang aku kehendaki. Maka aku pun berlalu dengan penuh duka cita. Aku tidak sedar kecuali aku telah berada di Qarnus Sa'alib. Maka aku pun mengangkat kepalaku, lalu aku dapati awan menaungiku. Aku pun melihatnya dan aku dapati Jibril ada padanya. Ia memanggil aku dan berkata, sesungguhnya Allah mendengar kata-katamu. Sesungguhnya Allah mendengar kata-kata kaum engkau kepada engkau dan apa yang mereka lakukan kepada engkau. Sesungguhnya Allah telah mengutuskan kepada engkau malaikat penjaga bukit untuk engkau perintahkan apa sahaja untuk diperlakukan ke atas mereka. Lalu malaikat penjaga bukit pun menyeru kepadaku dan mengucapkan salam ke atasku dan berkata, wahai Muhammad. Maka ia berkata, yang demikian menurut kehendakmu. Ikut hang, ikut kamu ya Muhammad. Zalika fima syi'ta. In syi'ta, kalau jika engkau mahu, aku telangkupkan ke atas mereka dua bukit Akhshabain, dua bukit di Mekah. Dikatakan Jabal Abi Qubais dengan Jabal Hindi tu nak buh atas kepala apa nama? Dah Abi Qubais pun tak ada dah, kan? Nak bubuh atas kepala orang yang tolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda menjawab, bahkan aku mengharapkan Allah mengeluarkan dari sulbi mereka keturunan yang menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak menyentuh dengannya sesuatu apapun. Subhanallah. Tuan-tuan, lah ni kita pergi berdakwah, bukan saya nak suruh kita mengharapkan cabaran yang besar, tetapi bandingkan dakwah kita dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah pergi berdakwah naik apa? Estema. Naik apa? Wish. Naik apa? Stream. Naik apa? Volkswagen. Naik apa? Renault. Kawan kita baru beli Renault. Naik apa? Naik serba. Naik serba. Ada tak pergi berdakwah naik bas? Ada tak? Tak ada. Dengan penuh kesenangan dan orang terima apa elok. Habis koman kita pergi berdakwah ni, orang tak main ramai mengaji, sikit main. Tak apa, 2 ekor juga. Betul tak? 2 ekor juga. Ada tu kata main tak apa, janji masuk. Okey, tu dakwah zaman sekarang. Nabi, Aisyah tanya, ada tak satu situasi dakwah yang Nabi hadapi lebih teruk daripada Uhud? Nabi kata, subhanallah, ada. Dia kata, aku hadapi daripada kaummu. Kaummu tu orang Quraisy lah, orang Arab. Satu hari tu di musim haji di Aqabah, Nabi jumpa dengan Abdul Yalail Bani, dengan keluarga tu tawarkan Islam. Mereka tolak, mereka tak mau, mereka tolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi begitu runsing. Nabi rasa apa? Rasa tertekan dengan keadaan tu. Pernah tak kita tertekan dengan sebab dakwah?
tertekan dengan kecil manis, tertekan dengan penyakit, tertekan dengan hutang kad kredit tak habis, tertekan dengan anak orang lain dapat 5A, anak kita tak dapat 5A. Apa dia 5A? Bukanlah saya kata tak penting, tapi kita tertekan pasal itu. Tertekan pasal apa, hutang, tertekan pasal lelaki nak kahwin satu lagi, tertekan pasal sampai dekat pencen tak boleh kahwin dua lagi. Ada juga. Tak ada tak kita tertekan pasal dakwah, pasal Islam. Tertekan pasal dakwah, pasal dakwah tak sampai lagi, pasal kita cuba pergi nak dekati orang tak mau. Tak ada. Kita tak rungsim pasal dakwah, kita rungsim pasal lain. Nabi rungsim pasal dakwah sampai dia berjalan pun dia tak tahu pergi tang mana. Sedang dekat Qarnus Sa'alib, dah sampai Mekah dah, dekat satu bucu bukit nama Qarnus Sa'alib, sampai situ dah. Subhanallah. Dan tiba-tiba turun awan, dalam awan tu ada Jibril. Jangan duk bayanglah macam gambar Cina tu, apa nama, dewa dia turun apa nama dalam awan. Jibril buat mai seorang malaikat yang jaga bukit Bukau, bagi tawaran dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Allah tahu apa dia buat kat hang. Lah ni Allah Taala hantar aku, malaikat tu kata, ikut suka hati kamu wahai Muhammad. Zalika bima syi'ta, ikut hang. Kalau hang aku terlungkup atas depa dua bukit ni baru aku boleh buat. Agak-agaklah kalau kita macam tu, macam mana? Dalam orang tak buat apa pun, sikit punya doa lah. Ya Allah bagilah herot mulut dia, ya Allah bagilah buta mata dia, ya Allah begitu, ya Allah begini, ya Allah begitu. Dakwah yang ditegakkan di atas kebencian dan mengharapkan kemusnahan. Betul tak? Dakwah yang kita buat mungkin mengharapkan diasaskan atas kebencian dan mengharapkan kemusnahan. Bukan rajaul khair, bukan mahukan kebaikan, bukan kecintaan, bukan kasih sayang. Tak. Kalau boleh musuh tu biar terpeleot terus semua. Ni beletak sikit lah. Mungkin kita pun macam tu. Dan ini satu pendekatan yang agak, sebab itulah kita diuji macam-macam oleh Allah Azza wa Jalla. Kita harap orang lain pecah belah, tiba-tiba kita yang pecah belah. Kita harap orang lain musnah, tiba-tiba kita yang musnah. Dan Nabi pun ajak kita, bila orang tu kata halakan nas, orang teruk lah, orang rosak lah, huwa ahlakuhum, dia orang yang paling rosak. Jadi moga-moga Allah jadikan kita daripada kalangan duat, pendakwah nombor satu. Yang kedua, dan kita berdakwah, kita sudah pasti akan menghadapi kesulitan dan kesukaran, dan kita boleh bersabar. Dan nak habaq kata kesukaran dan kesulitan untuk membawa risalah Islam pada kita pada zaman ini adalah amat ringan kalau berbanding dengan apa yang dihadapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran nak berhenti 12 suku kan, 11:45 dah nak tidur ni, dah nak habis sikit lagi. Dalam Quran Allah Ta'ala menyindir kita yang konon-kononnya nak masuk syurga tapi tak pernah susah pasal Islam, kan? Iaitu Tuhan kata, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sadaqallahul azim. Apakah kamu menyangka kamu nak boleh masuk syurga? Am hasibtum an tadkhulul jannah, awak hampa duk perasan nak boleh masuk syurga kah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Kamu tidak pernah diuji seperti mana diujinya generasi yang terdahulu. Mereka di massatuhumul ba'sa wad-dharra, mereka disentuh, bukan menghadapi tapi disentuh, memang beretuh sungguh dengan kesusahan, dengan kesakitan. Wa zulzilu wa khuwifu, mereka ditakutkan, digoncang, sehingga Rasul dan orang yang beriman bersama dengan baginda mengatakan, bila lagi pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu
hampir. Ala inna nasrallahi qarib. Sebenarnya kalau kita dah memberikan hidup kita untuk agama, untuk Islam, itu dah pertolongan Allah. Hidup kita bermakna. Daripada orang yang tidak memberi hidupnya untuk agama, hidupnya sia-sia. Hidupnya hanya untuk makan, minum, tidur, bajam macam binatang. Baik. Kemudian sikap yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bukan satu peristiwa ni saja. Kalau tengok dalam peristiwa baginda berdakwah di Taif, begitu juga. Baginda dilontar dengan batu sehingga darah memenuhi kasut. Jalan sampai kasut tu bunyi penuh darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditawarkan juga oleh para malaikat untuk memusnahkan kaum tu, tapi tidak diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kesabaran baginda yang seharusnya menjadi contoh kepada kita, dan ini menunjukkan benarnya niat baginda dalam melakukan dakwah. Raja'ul khair wa ta'bidun nasi ila Allah tabaraka wa ta'ala, mengharapkan kebaikan dan yang penting membawa manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah azza wa jalla, bukan untuk memuaskan hati dan perasaan. Baru puas. Duk tak duk musuh kita tu aksiden kereta, matilah tergedik-gedik, baru puas hatiku. Jadi untuk apa kita dakwah? Untuk hawa nafsu dan kepuasan, wal'iyadzubillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama a'rabiyyun fabala fil masjid fatanawalahu an-nas faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa ahriqu ala bawlihi dalwan min ma' fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'annitin. Ada tertinggal. Wa lam tub'athu mu'assirin. Minta maaf. Fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Ini cetak baru ni. Dulu asalnya hadis-hadis ni tidak berbaris. Bila buh baris tu tertinggal. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa seorang Arabi telah berdiri lalu kencing dalam masjid. Ni lebih kurang orang asli lah kita kata. Arabi ni orang kampung, orang asli, mai masuk masjid Nabi, dia nak terkencing, dia tak tahu nak pergi mana, dia buh tang tu. Orang dah tengok dia kencing ni, orang tengok dia kencing, orang dah jadi apa? Jadi ni Nabi kata jangan, biar. Ini hikmah Rasulullah. Dia duduk tengah kencing, berdiri pula tu, qama fabala, tengah berdiri duduk kencing. Kalau kita pergi gempak dia, daripada dia kencing setempat, dia boleh kencing satu masjid. Dia dia buat fire brigade. Dia apa? Buat bomba situ. Dia pancuk rata. Nabi kita biar habis, bagi dia kencing berhabis. Kemudian kata Nabi, biarkan dia, kemudian ambil air, tuang di tempat kencing tersebut, atau cebok daripada air, kemudian sesungguhnya kamu diutuskan untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Dalam riwayat Muslim Nabi kata, innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassira. Allah Ta'ala tidak mengutuskan aku sebagai penyusah dan pembawa kesusahan, tetapi Allah mengutus aku sebagai muyassiran, pemudah, dan mualliman, sebagai guru yang mengajar. Mungkin peristiwa lain, tetapi hadis tu begitu. Jadi ini menunjukkan hikmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesabaran baginda. Dan dalam dakwah, dalam membawa Islam, tuan-tuan semua, kita menjadi muyassirun wala muassirun. Satu kaedah dakwah dia kata at-taysir la ta'sir, at-tabshir la tanfir, basyiru wala tunafiru. At-tabshir la tanfir, membawa berita gembira, menjinakkan orang, bukan at-tanfir, untuk meliarkan orang. At-taysir, membawa kemudahan, wala ta'sir, bukan untuk membawa kesusahan. Jadi kalau bab agama ni susah. Jadi menyebabkan orang jauh daripada agama. Cerita tak boleh.
Sebab itu Aisyah cerita, Nabi mula-mula dakwah, Nabi tak mula dengan jangan. Kan? Aisyah kata Nabi tak mula jangan berzina, jangan mencuri, jangan bunuh orang. Kalau kata jangan berzina, jangan mencuri, mereka akan berzina, mereka akan mencuri. Itu sikap manusia. Bila larang, hak tu yang dia nak buat. Sebab tu fatrah Makkiyah itu ajar akhlak, ajar akidah, ajar akhlak, ajar akidah. Sampai akhirnya dia tinggal sendiri. Ada cerita, tak apalah kita cerita berhenti. Ada cerita iaitu orang tu nak mai durus durus Selasa. Hasan Banna mengajak hari Selasa tu, dia nak mai dengar dalam keadaan dia pakai skirt. Dia tanya Syekh, dia kata aku nak mai mengaji pakai skirt boleh? Syekh tak jawab boleh tak boleh. Syekh kata duduk mengaji lah, duduk belajar lah, hadir kuliah dalam keadaan pakai skirt, dan tak kata pun hanya dengan pakai skirt. Kalau kita mula dengan hanya dengan pakai skirt, mula dengan kamu jangan pakai skirt, lepas ni tak main kelas langsung lah. Main dulu pakai skirt pun tak apa. Akhirnya dia buang skirt sendiri ya. Akhirnya dia buang skirt sendiri. Itu segi pendekatan dakwah. Baik. Contoh dia macam nak tangkap macam nak tangkap apa? Macam nak tangkap kebau duduk dalam parit ban. Kebau dia duduk dalam parit ban ramai-ramai, nak pergi tangkap dia. Tuan dia terjun bawa dengan tali. Dia lari lah. Lari dengan tuan-tuan dia apa? Dengan tuan-tuan dia hadung. Cara dia macam mana? Cara dia orang tua-tua tahu sabut. Sabut lalu dia pun tengok sabut, lalu tengok sabut. Celah sabut tu tuan dia turun dengan apa? Dengan tali. Tengok sabut, ingatkan sabut, buh tali kepala, tarik naik atas. Selesai. Kalau tuan dia terjun dengan apa? Dengan tali, dengan tuan-tuan tu dia kejar masuk layar. Itu pendekatan pendekatan dakwah kena lunak. Macam peristiwa Arabi kencing dalam masjid. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna al-yahuda ataw an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alayka qala wa alaikum faqalat Aisyah assalamu alaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum. Tu dia tambah lagi, orang perempuan memang gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisyah alayki birrifqi wa iyyaka wal unfa wal fuhsha. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa orang-orang Yahudi telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata assalamu alaikum. Tipu Nabi, dengar macam assalamualaikum tapi sebenarnya dia berkata assalamualaikum, al-mautu alaikum. Assam bermakna al-mautu wal halak, celaka atas kamu. Lalu dijawab oleh Aisyah wa alaikum. Tak. Qala wa alaikum, Nabi dulu jawab. Nabi jawab wa alaikum dan ke atas kamu juga. Kemudian Aisyah sambung lagi. Lalu dijawab oleh Nabi wa alaikum, tambah sikit tadi. Jawab oleh Nabi wa alaikum dan ke atas kamu juga. Kemudian Aisyah sambung lagi. Ni nak abang ni. Juga ke atas kamu wa alaikum, assalamualaikum, juga Allah melaknat atas kamu dan memurkai kamu. Assalamualaikum, celaka atas kamu, wa la'anakumullah, Allah Taala melaknat kamu, wa ghadiba alaikum, dan Allah Taala memurkai kamu. Kemudian Rasulullah kata, bersabar wahai Aisyah, hendaklah engkau berlembut, jauhkan sifat kasar dan keji. Wa iyyaka wal unfa wal fuhsya. Jadi dalam keadaan orang buat perangai huduh, kita buat perangai elok, cantik sangat. Orang buat perangai huduh, kita buat perangai huduh, nampak sama dengan dia. Dia maki, kita maki. Dia mencarut, kita mencarut. Dia kasak, kita kasak. Dia kutuk, kita kutuk. Sama. Jadi dia maki, kita cakap elok-elok. Profesional. Dia kutuk,
kita bagi nasihat dengan elok. Subhanallah, tang tu nampak akhlak yang baik yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi ada sebut dalam satu hadis, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Kelembutan, berlemah lembut itu tidak ada pada sesuatu illa zanahu, kecuali dia akan menjadikan urusan itu cantik, elok. Zanahu, zin, zuina, mizyan. Wala yunza'u min syai'in illa syanahu. Tidak dicabut, diregut daripada sesuatu kecuali dia akan menjadikan urusan itu syainun. Syan artinya kasar, huduh, buruk dan tak elok. Jadi ialah ada kala perlu guna al-unf, kekerasan, tapi pada masa-masanya. Tapi al-aslu adalah ar-rifqu. Rahmatuhu wa adluhu. Rahmat, pengasihani dan keadilan baginda sallallahu alaihi wasallam. Boleh kot baca saja. Tu saya tengok sangat perawi. Okey. Qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah telah berfirman yang bermaksud, tidaklah kami mengutuskan engkau melainkan untuk menjadi rahmat sekalian alam. Wa an Jarir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullah man la yarhamun nas. Jarir ibn Abdullah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mengasihani mereka yang tidak mengasihani orang lain. Allah takkan memberi rahmat kepada orang yang tidak ada sifat rahmat. Irham man fil ard yarhamukum man fil ard yarhamukum man fis sama. Dalam hadis, berlaku rahmatlah kepada orang yang ada di bumi ini, kamu akan dirahmati oleh penghuni langit. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa indahu Al-Aqra' ibn Habis As-Samimi jalisan faqala Al-Aqra' ya Rasulullah inna li 'ashratan min al-waladi ma qabbaltu minhum ahada qala fanadhara ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala man la yarham la yurham. Abu Hurairah berkata, suatu hari Rasulullah telah mencium Al-Hasan ibn Ali sedangkan duduk bersama baginda ketika itu Al-Aqra' ibn Habis As-Samimi. Al-Aqra' berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak, namun seorang pun tidak pernah kucium. Rasulullah memandang beliau lalu berkata, sesiapa yang tidak mengasihani tidak akan dikasihani. Jadi sahabat tu nak abang kata, saya 10 anak pun tak cium. Bangga-bangga, saya anak 10, seorang pun tak cium. Saya bagian. Nabi khalin kat dia, Nabi kata kat dia, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihani tidak akan dikasihani. Ini menunjukkan sifat rahmah yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, jaa Arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna as-sibyan fama nuqabbiluhum. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, awa amliku laka an naz'a Allahu min qablika ar-rahmah. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, seorang Arabi telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, adakah kamu mencium kanak-kanak? Kerana sesungguhnya kami tidak mencium mereka. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau aku memiliki bagimu bahawa Allah mencabut daripada hati kamu sifat rahmah. Supaya kanak-kanak pun tidak dirahmati, maka orang tu tidak ada sifat rahmah dalam dirinya. Itu Rasulullah melayan kanak-kanak, mengasihi kanak-kanak, bahkan baginda mencium kanak-kanak. An Aisyah radhiyallahu anha
anna imra'atan min bani Makhzum saraqat faqalu man yukallimu fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yajtari'u ahadun ay yukallimahu fakallamahu Usamah bin Zaid faqala inna bani Israil kana idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim adh-dha'if qata'uhu law kanat Fatimatu laqata'tu yadaha. Ini keadilan baginda sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan seorang wanita dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ni golongan bangsawan. Ketika tu orang bangsawan, orang berkedudukan. Anak mereka seorang mencuri, ditangkap kerana mencuri. Lalu berkatalah di kalangan orang ramai, siapakah yang akan bercakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dibebaskan wanita tersebut. Dia jatuh hukum nak suruh apa? Nak suruh dibebaskan. Kenapa? Kerana dia bangsawan. Kemudian tidak ada seorang pun yang sanggup bercakap kepada baginda hal tersebut. Lalu Usamah ibnu Zaidin, pasal apa pilih Usamah? Kerana dia adalah hibbun Nabi. Nabi sayang kat dia. Dikenali sebagai hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Zaid, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipilih untuk menemui Rasulullah dan bercakap hal tersebut. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Bani Israel apabila ditangkap mencuri itu dari golongan mulia, mereka akan membebaskannya. Apabila yang mencuri itu dari golongan miskin, mereka akan memotong tangannya. Kalaulah Fatimah mencuri, nescaya pasti aku akan memotong tangannya. Tak kira anak dia sendiri ke, siapakah, tapi kalau salah tetap diambil tindakan. Tetap diambil tindakan. Jadi itu keadilan baginda sallallahu alaihi wasallam, tegas tetapi tidak tidak pilih kasih dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Muslim kot tak silap, ada seorang sahabat tu kena tangkap pasal minum arak banyak kali, tibai, rotan, sampai orang panggil dia himar. Ada kata namanya An-Nu'aiman, ada kata Abdullah ibnu Nu'aiman. Hadis tu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, ada orang kata la'anahullah, Allah Ta'ala melaknatnya. Ada riwayat kata Umar hak kata lagu tu, Allah Ta'ala melaknat si fulan ni berapa kalilah kena tangkap pasal minum arak. Kemudian Nabi kata Sayyidina Umar, jangan kata macam tu. Jangan kata begitu, kerana kamu tidak tahu bahawasanya apa yang aku tahu, dia dikasihi oleh Allah dan Rasulnya. Ini pun satu mauqif yang kita kena belajar. Nabi suka kat dia, Nabi banyak bergurau dengan dia, ada riwayat. Tapi bila dia buat salah, Nabi ambil tindakan. Tindakan di atas kesalahan itu tidak mengurangkan kasih Nabi kat dia, dan kekal dia sebagai orang yang dikasihi oleh Allah dan Rasulnya. Tapi dia kena tangkap, dia ada minum arak, kena rotan. Tangkap lagi, minum arak, kena rotan lagi. Tangkap lagi, minum arak, kena rotan lagi. Berulang-ulang kali. Moga-moga dia diampun oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ni kalau buat salah dah, tak ada. Jahat ni tak kira dah. Sebut sampai ke mati, walaupun orang tu dah jadi baik, orang dah jadi orang yang soleh, tapi duk cerita lagi benda jahat yang pernah dia buat, dan menjadi alasan untuk kenapa? Kerana yang ada dalam hati itu kejahatan dan kekotoran, dan kita tidak mengharapkan kebaikan kepada orang lain. Wal-'iyadz billah, ini akhlak yang tidak baik. Akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam sabar, akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam rahmat, dan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam adil. Rahmat tetapi adil. Kalau salah, dilayan cara salah. Ambil tindakan, dilayan cara ambil tindakan, tetapi tidak menghilangkan rahmat daripada orang yang diambil tindakan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita jumpa lagi lepas sembahyang zuhur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz, dan insya-Allah kita akan berhenti rehat dan kita akan sambung pada pukul 2 suku, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi